Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So, saya Intan Nur Syafini dari Grup An-Nur akan membentangkan kajian subjek CTU Tamadun Islam dan Tamadun Asia. Kami bertiga memilih tajuk buat kajian kami iaitu pengaruh luar terhadap cara pemakaian orang Melayu Islam di Malaysia. Objektif pertama kami ialah menunjukkan cara pemakaian masyarakat Melayu sebelum kedatangan Islam. Okey, sebelum kita pergi kepada objektif pertama, kita akan pergi kepada pengenalan siapakah itu orang Melayu. Generally, orang Melayu terdiri daripada dua kumpulan besar yang bernama Melayu Proto dan Melayu Deutero. Melayu Proto berasal dari kawasan pegunungan Himalaya dan menggunakan teknologi batu. Mereka berasal dari keturunan Heth bin Kanaan bin Ham bin Nuh alaihissalam. Seterusnya, Melayu Deutero seperti orang Melayu biasa atau Melayu Induk yang datang sekitar Kemboja dan menetap di Nusantara. Seterusnya, bukti kewujudan manusia di alam Melayu ialah apabila rangka manusia yang dikenali sebagai orang Perak yang merupakan rangka manusia tertua yang pernah dijumpai di Malaysia. Orang Perak dijumpai di dalam Gua Gunung Runtuh yang terletak di Bukit Kepala Gajah di Lembah Lenggong, Hulu Perak dengan bertinggian 100 meter dari paras laut. Penyelidikan ini dilakukan oleh Malaysian Archaeological Research Centre (USM) dan diketuai oleh seorang profesor yang bernama Zuraini Majid. So, bagaimanakah cara hidup orang Melayu terdahulu? Kehidupan masyarakat Melayu dipengaruhi oleh kebudayaan yang dinamakan sebagai adat kepercayaan berdasarkan kepada pandangan semesta tradisional orang Melayu tersebut. Kebudayaan sesebuah masyarakat adalah berbeza antara satu sama lain. Seterusnya, pandangan semesta Melayu berpusat kepada manusia, yang mana ia mempunyai tanggapan terhadap alam, iaitu alam nyata dan alam gaib dalam kehidupan mereka. So, orang Melayu pada masa itu percaya yang alam nyata dan alam gaib ini adalah satu alam yang boleh dipisahkan, iaitu berbeza, tak bercampur. So, diorang percaya yang alam-alam mistik, diorang percaya alam kematian apa-apa semua tu. So, kepercayaan ini telah membawa kepada lahirnya adab dan kebudayaan dalam kehidupan masyarakat Melayu. So, kalau kita tengok orang zaman dahulu ni sangatlah berpegang kepada adab. Dan sehingga kini ada orang Melayu yang masih juga berpegang kepada adat sehingga sekarang. Seterusnya, pandangan semesta masyarakat Melayu terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu zaman pra-Islam, zaman kedatangan Hindu-Buddha dan zaman kedatangan Islam. Zaman pra-Islam ni bertunjangkan kepada kepercayaan animisme dan kepercayaan dinamisme. Dan zaman kedatangan Hindu-Buddha pula ialah kedatangan agama Hindu-Buddha yang telah menjadikan amalan penyembahan dan upacara keagamaan menjadi lebih tersusun. Pada zaman kedatangan Hindu-Buddha ni, kita boleh tengok di kerajaan Sriwijaya, mereka melakukan penyembahan berhala, patung-patung dan kita boleh tengok kerajaan mereka sendiri, raja mereka sendiri pun menganut agama Hindu. Seterusnya ialah zaman kedatangan Islam. Kedatangan Islam ke alam Melayu telah memantapkan keseluruhan pandangan dunia Melayu. Lantaran itu, pandangan semesta Melayu memfokuskan dan terarah kepada Tuhan. Okey, setelah Islam datang ke tanah Melayu, kita boleh lihat cara hidup orang Melayu di tanah Melayu ni telah berubah. Kita boleh tengok kehidupan mereka lebih teratur,
mereka telah pun menerima ajaran Islam, mereka dah start boleh tutup aurat ni semua. Mereka mendirikan solat, mereka saling berdakwah antara satu sama lain. Kita boleh tengok di situ pada dalam cerita Kesultanan Melayu Melaka. Kita boleh tengok di situ. Okey. Seterusnya adalah cara pemakaian masyarakat Melayu sebelum kedatangan Islam ke tanah Melayu. Kita boleh tengok dekat sini, kita boleh tengok cara pemakaian perempuan pada ketika itu kebanyakannya ialah dengan hanya melilitkan kain di badan mereka, iaitu lebih dikenali sebagai berkemban. Dan berkemban pula ada berapa jenis, ada 6 jenis itu yang saya tepikan dekat gambar tersebut. Kain punca potong dipakai sebagai kain kemban sebagai penutup dada dengan kedua-dua puncanya dibiar jatuh berjuntai ke bawah. Kedua punca ini dikilas atau diikat di tengah dada. Masyarakat Kelantan mengikat punca kain ini dengan pelbagai bentuk dan rupa bagi mencantikkan lagi pada pandangan hadapan baju kembar seperti imej-imej di bawah. So kita boleh tengok ikatan diorang ni berbeza-beza untuk mencantikkan lagi baju diorang. So basically ni adalah pakaian harian orang-orang di sana. So kita boleh tengok kat sini pun ada diorang tutup kepala diorang dengan kain batik, dipanggil kain sarung. So ini adalah cara pemakaian perempuan sebelum kedatangan Islam ke tanah Melayu pada kurun ke-14 hingga ke-18. So seterusnya ialah cara pemakaian masyarakat Melayu wanita tetapi lebih kepada golongan-golongan bangsawan dan golongan-golongan diraja. Pada gambar kedua tu ialah busana wanita diraja Kelantan silam era Cik Siti Wakembang kurun 13 hingga ke 15. Yang pertama ialah busana raja perempuan. Yang kedua, raja perempuan juga. Yang ketiga, pahlawan perempuan. Yang keempat, pakaian perayaan. So kita boleh tengok kat sini basically pakaian perempuan masa tu berkemban, masih lagi berkemban. So gambar-gambar di atas menunjukkan cara pemakaian wanita diraja di daerah yang berbeza pada zaman sebelum kedatangan Islam ke tanah Melayu. Pada kurun ke-13, pada era pasca Sriwijaya di Semenanjung Melayu, terutama di negeri Kelantan silam dan wilayah Lancaster. Wanita Kelantan memakai kain sarung melilit tubuh berkemban dengan kain sarung atau kain panjang melilit tubuh hingga ke aras dada. So gambar yang kanan ni pula ialah busana wanita Melayu era Sriwijaya kurun 7 hingga ke 13. So kita boleh tengok pakaian permaisuri atau puteri dan dayang juga dan masih lagi berkemban. So next. Yang seterusnya ialah cara pemakaian masyarakat Melayu sebelum kedatangan Islam ke tanah Melayu bagi jantina lelaki. Kita boleh tengok di situ bermula dengan hanya memakai seluar, iaitu kerajaan Melayu awal, dan seterusnya mengalami revolusi kepada yang lebih sopan. Seterusnya dengan akhirnya memakai baju Melayu. Kita boleh tengok di sini gambar satu, yang kanan tu ialah kerajaan Melayu awal, yang kedua kerajaan Melayu Melaka awal, yang ketiga kerajaan Melayu Melaka pertengahan, yang keempat kerajaan Melayu Melaka gemilang dan akhir, yang kelima kerajaan Melayu Johor Riau warisan Melaka, dan terakhir kerajaan Melayu Johor, iaitu baju Melayu moden telah dipakai oleh mereka. So kita boleh tengok transformasi daripada pakaian 1 hingga pakaian 6. So ini menunjukkan sebenarnya selepas kedatangan Islam ni semuanya telah berubah, termasuklah pakaian, cara hidup dan sebagainya. So itu saja dari saya. Presenter pertama Kumpulan Nur. Kita teruskan kepada presenter nombor 2. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Saya Nur Najwa Izzati binti Ramli
ingin membentangkan tajuk mengenai definisi pemakaian dalam Islam yang mengikut syarak serta menutup aurat lelaki dan perempuan. Panduan umum mengikut syarak ialah tidak jarang, tidak ketat dan diperbuat daripada bahan yang halal. Seterusnya ialah tidak berlebih-lebihan dan tidak menyerupai pakaian agama lain. Bagi lelaki, tidak boleh menyerupai pakaian wanita dan tidak boleh diperbuat daripada sutera dan emas kerana ianya haram. Ini adalah contoh yang sepatutnya kita ikut kerana ini menurut Islam yang sebenar. Bagi wanita pula, tidak boleh menyerupai pakaian lelaki dan hendaklah melabuhkan pakaian hingga ke paras yang sepatutnya. Wanita juga tidak boleh berwangi-wangian dan tidak boleh mengikat sanggul rambut dengan menonjol seperti bonggol unta. Ini adalah contoh pakaian untuk wanita yang harus diikuti kerana ini ialah pakaian yang menurut Islam dan syarak. Boleh rujuk kepada firman Allah dalam surah Al-An-Nur ayat 31. Isi yang seterusnya ialah cara pemakaian orang Melayu selepas kedatangan Islam. Islam telah berkembang selepas kedatangannya. Pada abad ke-13, orang Melayu sudah mula berpakaian secara sopan, terutamanya orang lelaki yang telah memakai jubah seperti orang Arab. Kaum wanita memakai baju kurung dan kain sarung, serta memakai tudung atau kelumbung untuk menutup kepala ketika keluar rumah. Wanita berkelumbung hanya golongan yang tertentu, iaitu golongan istana atau bangsawan, anak-anak yang keluarganya guru-guru mengaji agama. Seterusnya ialah baju Melayu dan baju kurung telah menjadi pilihan semua masyarakat yang telah menerima kedatangan Islam. Masyarakat Melayu mula nampak Islam mengajar ke arah kebaikan dengan menutup aurat walaupun profesion atau apa jua keadaan yang dilalui. Menutup aurat di dalam Islam ialah sangat dituntut kerana ia merupakan syarak Islam. Sekian, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sajdati binti Rusli. Saya ingin menerangkan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan cara pemakaian orang Islam Melayu. Faktor yang pertama ialah kecanggihan teknologi maklumat. Penggunaan teknologi maklumat pada masa kini telah menghimpunkan manusia dari pelbagai pelosok dunia menjadi dalam satu perkampungan antarabangsa. Dengan adanya teknologi yang canggih menerusi rangkaian sosial seperti YouTube, Instagram, Twitter dan Facebook, segala maklumat yang diingini dapat diperolehi dengan mudah hanya dengan hujung jari sahaja. Maka tidak heranlah jika orang Islam Melayu turut terdedah dengan penampilan diri dan gaya hidup menerusi penggunaan teknologi maklumat ini. Perbezaan ini dapat dilihat menerusi rangkaian sosial yang menggabungkan kepelbagaian idea menjadi satu konsep yang harmoni, iaitu busana muslimah, serta mengembangkan cara berpakaian mengikut kesesuaian masa dan tempat. Justru itu alasan yang selalu digunakan pakai dalam mempertahankan fashion terkini ialah tiada lagi batasan dan halangan untuk umat Islam, khususnya wanita Islam yang telah terkeliru dengan fashion yang dibawa dan hilang identiti diri. Identiti kebanyakan mereka adalah menurut kepada persepsi yang dilahirkan oleh akal fikiran yang kabur dan persekitaran yang berkehendakkan budaya kebaratan. Faktor kedua yang kita dapat lihat ialah melalui unsur-unsur hiburan. Unsur-unsur hiburan yang dibawa masuk telah merancakkan lagi dunia perubahan cara pemakaian orang Islam Melayu pada masa kini. Wujudnya pesta fashion yang ditunjukkan di pentas peragaan oleh pereka-pereka fashion yang mengambil unsur pemakaian barat.
Fenomena ini tidak terbatas dengan fashion dan gaya dari barat. Kini telah melangkaui fashion Islam yang dititipkan unsur-unsur Islam itu sendiri. Keterbukaan dalam mempamerkan fashion-fashion tersebut telah menyebabkan kekeliruan pada pengguna Islam Melayu. Bahkan ada fashion yang mengesyorkan pemakaian berunsurkan Islamic up to date sebagai satu platform yang mudah untuk penghijrahan kaum wanita dan yang khususnya untuk berhijrah mengubah cara hidup mereka. Sebagai contoh, wanita Islam tidak bertudung akan berubah memedahkan tudung yang telah difashionkan mengikut trend dan kehendak semasa. Namun perkembangan semasa dalam fashion yang dilabelkan sebagai busana muslimah tidak lagi sekadar menutup aurat, malah ia sudah menjadi unsur tabarus jahiliyah dan al-qasidah al-ariyat yang bermaksud berpakaian tetapi bertelanjang. Okey, faktor yang ketiga ialah faktor media massa. Faktor media massa ialah melalui drama atau filem yang ditayangkan di Malaysia menerusi televisyen memaparkan pelakon-pelakon mereka yang menggayakan fashion barat terkini. Seperti yang sedia kita maklum, fashion barat adalah tidak sesuai dengan masyarakat orang Islam Melayu kerana fashion barat kebanyakannya akan hampir semuanya terdiri daripada pakaian yang menjolok mata. Remaja menjadi terikut-ikut dengan apa yang digayakan oleh selebriti barat kegemaran mereka kerana ingin kelihatan sama seperti idola mereka. Golongan remaja orang Islam Melayu ini sangat mudah untuk terpengaruh dengan budaya negatif dan kurang bermoral. Pada masa usia remaja inilah mereka ingin mencuba sesuatu yang baru di mana dikatakan mengikut perkembangan masa tanpa memikirkan tentang baik atau buruk akan tindakan yang mereka ambil. Tegaslah di sini bahawa media massa menjadi faktor pengaruh luar terhadap cara pemakaian orang Islam Melayu. Seterusnya, kesan pengaruh luar terhadap cara pemakaian orang Islam Melayu. Kesan-kesannya ialah identiti orang Melayu Islam tercemar. Kehadiran budaya barat yang dibawa telah memberikan kesan pencemaran identiti orang Islam Melayu yang menonjolkan peradaban yang sopan dan mulia. Gaya pemakaian mereka yang tampak menarik dan cantik dan terkini menyebabkan ramai masyarakat Islam Melayu mudah terikut untuk menggayakannya. Masyarakat Islam Melayu amat taksub dengan fashion-fashion terkini sehingga diri menjadi berkehendakkan budaya kebaratan. Apabila perkara ini berlaku, maka kita tidak lagi dapat membezakan orang Islam dan orang bukan Islam selama ini dipandang mulia, malah telah dipandang serong oleh kaum lain. Di dalam aspek pemakaian barat, mereka lebih banyak mendedahkan aurat dan menjolok mata berbanding menutupnya. Namun, perkara ini tidak dititik beratkan oleh masyarakat Islam Melayu, malah dipandang enteng. Mereka mengatakan bahawa berpakaian seperti itu lebih menambahkan keyakinan dalam diri mereka. Apabila penjagaan aurat ini tidak lagi diutamakan, maka kuranglah rasa malu dalam diri mereka. Seterusnya, melenyapkan identiti orang Islam Melayu yang dikatakan sopan dan indah dipandang. Hal ini secara tidak langsung juga telah membawa kemudaratan kepada diri mereka apabila aurat yang sepatutnya dijaga dan tidak didera kepada bukan ajnabi. Tidaklah dinafikan bahawa manusia itu amatlah menyukai kecantikan, namun haruslah menepati syariat yang telah ditetapkan dan menjaga adab berpakaian. Kesan yang kedua ialah peningkatan masalah sosial. Pengaruh luar yang dibawa masuk telah memberikan kesan yang sangat dahsyat, iaitu peningkatan masalah sosial yang kini amatlah membimbangkan terutamanya dalam kalangan remaja. Seperti yang kita ketahui, golongan remaja penuh dengan sifat ingin tahu dan mereka juga tidak ketinggalan untuk mempunyai perasaan untuk mencuba sesuatu yang baru.
Golongan remaja yang lemah imannya begitu mudah untuk terjerat dengan pengaruh yang dibawa masuk. Cara pemakaian orang barat telah memberi impak kepada golongan remaja Islam Melayu ini untuk mencubanya kerana mereka melihat dengan berpakaian begitu, mereka nampak lebih menarik dan cantik. Pemakaian barat yang menjolok mata telah menarik perhatian mata-mata bukan ajnabi untuk memandang akan kecantikan yang ditunjukkan. Oleh itu, perkara itu dapat menjurus kepada perkara negatif yang tidak diingini seperti rugul dan penzinaan yang seterusnya membawa kepada kelahiran anak tidak sah taraf yang secara tidak langsung membawa kepada peningkatan pembuangan bayi. Kesan yang ketiga ialah pakaian tradisional orang Islam Melayu terjejas. Dengan adanya fashion barat, orang Islam Melayu terutamanya remaja tidak lagi mahu membeli dan memakai pakaian tradisional seperti baju kurung dan baju Melayu. Tambahan pula, mereka lebih meminati baju Melayu dan baju kurung yang telah diubah sesuai mengikut fashion barat. Contohnya, seluar baju Melayu yang diketatkan mengikut kaki dan baju kurung yang sepatutnya tiada potongan badan telah diubah kepada baju kurung yang moden yang mengikut bentuk badan malah disingkatkan. Fashion barat yang dibawa membuktikan bahawa pemakaian yang sepatutnya tidak meredahkan aurat tidak diterima oleh orang Islam Melayu kini dan semakin dipinggirkan. Jelaslah di sini bahawa pengaruh luar amat memberi kesan yang buruk kepada cara pemakaian orang Islam Melayu. Kesimpulan yang dapat kita lihat ialah secara umumnya pemakaian seseorang mencerminkan perbezaan identiti antara seorang Muslim dan bukan Muslim. Perilaku seseorang untuk mengelakkan dari diganggu dan emosi seseorang daripada dipermainkan oleh orang yang melihatnya. Oleh itu, janganlah kita terlalu mengikut cara pemakaian barat yang menjolok mata dan tidak menepati syariat Islam. Umat Islam dibenarkan untuk berfashion dan up to date, tapi hendaklah kita memakai pakaian yang menutup aurat, bukanlah membalut aurat dan beradab seperti yang telah digariskan di dalam Al-Quran dan hadis. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.